Muzakarah Jawatankuasa Fatwa merupakan medium untuk membincangkan isu dan persoalan yang berbangkit mengenai hukum syarak. Dalam hal berkaitan vaksin COVID-19, pelbagai sudut perlu dinilai bagi menjamin keberkesanan dan keselamatan penggunaannya dan paling utama, status halal dan haram. Persoalan itu dibawa ke mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas yang bersidang pada 3 Disember lalu. Pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Kesihatan dan para mufti terlibat dalam muzakarah bagi memperhalusi dan menyemak kandungan vaksin. Hasil muzakarah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja untuk mendapat perkenan. Keputusan berhubung fatwa penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan umat Islam di Malaysia dijangka akan diketahui dalam waktu terdekat. Baik, kembali dalam Malaysia hari ini dan ini antara perkara yang menjadi tumpuan kita dengan pemerolehan vaksin untuk COVID-19 ini. Ini antara perkara yang menjadi bualan masyarakat khususnya yang beragama Islam. Dan terkini dimaklumkan berkaitan dengan muzakarah khas ini, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan 1 jam yang lalu di portal Facebook yang menyebut kerajaan masih menunggu perkenan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja berhubung fatwa penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan umat Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata keputusan mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas mengenai fatwa vaksin COVID-19 itu telah dipersembahkan kepada penyimpan Maha Besar Raja-Raja selepas mesyuarat muzakarah berkenaan minggu lepas. Jadi kita nantikan perkembangan yang terkini dan apabila tak kala negara lain telah pun melaksanakan vaksinasi ini, kita masih lagi menantikan perkenan daripada Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja. Baik, untuk sambil-sambil kita menantikan itu, pastinya kita nak memahami lebih lanjut bagaimana hal ataupun isu ni dapat diperhalusi dan diperjelaskan, terutamanya berkaitan dengan halal dan haram. Saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Muhammad Subri, Pengarah Besar International Fatwa and Halal Center, IFAH, Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama kami. Ini suatu yang perkembangan yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam di Malaysia khususnya apabila mendapat perkhabaran vaksin akan sampai di Malaysia. Status halal haramnya bagaimana. Sebelum tu sebagai mukadimah barangkali doktor boleh kongsikan tentang International Fatwa and Halal Center ini, apa fungsinya di USIM ni? Baik. Untuk makluman, bismillahirrahmanirrahim, International Fatwa and Halal Center ni adalah COE, Center of Excellence ataupun Pusat Kecemerlangan Pendidikan, di mana kita banyak membuat pendidikan-pendidikan kefatwaan dan hukum hakam fiqh, di mana hasil daripada kajian ini kita bentang kepada Jawatankuasa Muzakarah Kebangsaan dan juga Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri. Di samping itu kita juga membuat perundingan untuk agensi kerajaan, swasta dan individu. Okey, dalam kata lain, untuk muzakarah khas berkaitan dengan vaksin COVID ini ada sebarang yang dilakukan pembabitan? Kita tidak terlibat secara langsung, tetapi saya sendiri adalah panel tetap kepada Seminar Pendidikan Kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga JAKIM yang membicarakan tentang isu-isu vaksin dan kita buat roadshow ke seluruh negara. Okey, baik. Bila kita bercakap tentang vaksin ini, sebelum ini kita pernah dengar gerakan anti-vaksin dan sebagainya. Secara umumnya, vaksin dalam Islam ni apa yang sepatutnya kita tahu? Okey. Saya bercakap dari sudut ataupun aspek fiqh ataupun syariah. Bila kita bercakap tentang vaksin ini, sidang penonton sekalian, kita bercakap tentang langkah pencegahan. Ini adalah salah satu langkah pencegahan yang diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjaga kesihatan rakyat. Okey, jadi bila kita bercakap pasal langkah pencegahan, orang bertanya, adakah terdapat di sana dalil-dalil ataupun sokongan, sandaran? Kita jawab, ya. Diambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hadis sebagai contoh yang kita maklum, hadis ta'un. Apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, yang bermaksud apabila kamu mendengar ta'un berlaku di satu tempat, jangan pandai-pandai tanpa pengetahuan, tanpa kepakaran masuk ke tempat tersebut. Dan kalau kamu berada di tempat itu,
jangan keluar kalau tidak dinasihat oleh pakar kesihatan. Jadi kalau kita aplikasikan dalam COVID-19 ini, kalau kawasan PKB contohnya ataupun PKPD, kan, maka kita ni sebagai umat Islam perlu mendengar nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan supaya kita dapat mengawal penularan wabak COVID-19 ni. Baik, itu perspektif Islam tentang langkah pencegahan. Dan bila bercakap tentang satu elemen yang boleh diguna pakai sebagai langkah pencegahan ini, maknanya dimasukkan ke dalam badan. Jadi umat Islam di Malaysia ni sangat kritikal terhadap perkara-perkara seperti ini. Jadi sejauh mana dilihat keterdesakan ataupun darurat yang membolehkan perkara-perkara seperti ini dilaksanakan? Baik. Saya nak bawa dalam dua dimensi. Yang pertama, maksud darurat. Okey. Kalau kita faham secara biasa, darurat itu apa? Kematian. Okey. Kalau kematian, sebenarnya pemahaman kita tu masih belum lengkap. Sebab definisi darurat mengikut fiqh Islam, dia ada dua kondisi, dua keadaan. Yang pertama, membawa kepada kematian. Yang kedua, tak mati. Tetapi membawa kepada satu keadaan yang akan kita kata yang amat teruk. Mudarat, yang teruk. Tapi tak mati lagi. Okey. Saya bagi contoh lagi. Katakan Eli masuk hutan. Ini contoh yang paling klasik dalam kitab-kitab qawaid fiqh. Kalau Eli masuk hutan, tiba-tiba kehabisan makanan. Okey. Yang ada hanya babi sahaja. Okey. Boleh makan tak? Ni dah terdesak ni. Nak mati. Dah mati belum? Belum lagi. Tetapi dalam keadaan itu pun fiqh Islam membenarkan ataupun mengharuskan untuk Eli makan babi tadi. Okey. Kita bercakap pasal kematian 415 individu akibat COVID-19. Dah mati belum? Ya. Jadi kalaulah dalam keadaan Eli yang seorang tadi pun fiqh Islam membenarkan untuk kita mengambil perkara-perkara yang diharamkan. Allah yang sama juga yang mengharamkan babi dan Allah yang sama juga dalam Al-Quran mengharuskan dalam keadaan darurat untuk kita mengambil ataupun memakan perkara-perkara yang diharamkan. Okey. Jadi dalam konteks COVID-19 ni sidang penonton, kita kena faham bahawa peletakan status darurat itu ditentukan oleh siapa. Okey. Jadi kalau dalam konteks ini kita ada Kementerian Kesihatan, kita ada Jawatan Kuasa Muzakarah, termasuklah Jawatan Kuasa Fatwa di setiap negeri yang melihat isu ini dari pelbagai aspek. Okey. Itu yang dimensi pertama. Dimensi kedua, adakah status darurat ini membolehkan kita mengambil vaksin-vaksin yang katanya diambil daripada sumber posain ataupun babi? Okey, untuk makluman, seperti mana yang telah diwar-warkan oleh pihak kerajaan bahawa vaksin Pfizer ini dibuat daripada sintetik. Dia tidak melibatkan daripada sumber haiwan langsung, apatah lagi daripada sumber posain ataupun babi. Jadi bagi saya, kegusaran umat Islam di Malaysia khususnya sebenarnya tidak ada asas, kan? Sebab bukan sahaja vaksin Pfizer, vaksin COVID-19 ini, tetapi sejarah di Malaysia, mana-mana vaksin yang nak diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan kepada rakyat akan melalui Jawatan Kuasa Muzakarah. Dan setakat ini, Jawatan Kuasa Muzakarah telah memutuskan beberapa keputusan berkenaan dengan vaksin-vaksin lain, bukan COVID-19, iaitu selagi mana kandungan dalam vaksin itu tidak mengandungi daripada sumber haram, maka ia diharuskan. Setakat ini, setakat kajian saya, hanya satu ataupun dua vaksin sahaja yang diharamkan oleh Jawatan Kuasa Muzakarah disebabkan ada unsur posain. Yang perjanjian dibuat itu tidak membabitkan vaksin yang mengandungi unsur haiwan lah. Jadi itu kelegaan untuk kita setakat ini. Walaupun kita masih lagi menantikan perkenaan yang di-Pertuan Agong, kita kena faham situasi seperti ini. Okey, dan terdapat juga kelompok, ini cerita lama yang barangkali mungkin bangkit disebabkan isu vaksin ini, kan, yang menentang vaksin ini. Jadi menurut Islam bagaimana? Baik. Kita bercakap vaksin sebagai langkah pencegahan. Okey. Jadi kita kena lihat dari sudut yang makro, yang besar, demi kemaslahatan umum. Okey, dalam kaedah fiqh memang kita dah ada beberapa prinsip di mana kalau ada pertembungan antara kepentingan sekelompok kecil dan juga kepentingan sekelompok yang besar, kan? Jadi kita kena dahulukan yang kelompok besar ini untuk kemaslahatan umum walaupun kelompok kecil menentang.
okey, samalah dalam kes vaksin ini. Kita berhadapan setiap hari dalam media sosial dan sebagainya, kita kata penentangan, ketidaksetujuan, kegusaran, kebimbangan. Jadi saya katakan begini, kita selama ini kita risau benda tu daripada sumber yang diharamkan, kan, agenda ataupun konspirasi barat, Yahudi dan sebagainya, kan. Kalaulah kita di Malaysia ini, saya sempat bersembang dengan Dr. Hisham panel sebelum tadi, beliau menyatakan bahawa kita di Malaysia sebenarnya dah ada penyelidik-penyelidik yang boleh membangunkan vaksin versi kita sendiri. Tetapi apa masalahnya? Masalahnya ialah bajet dan kewangan. Jadi saya ambil kesempatan di sini untuk menyeru kepada sidang penonton sekalian, kalau kita boleh laksanakan wakaf vaksin, kan? Iaitu kita membantu kerajaan. Sebab orang kata ini tugas kerajaan lah yang tanggung, kan. Tetapi kita nak mengajak ke semua supaya selama ini kita ada istilahnya pumpang-pumpang, tetapi mari kita bergerak ke arah mewakafkan harta kita untuk pembangunan vaksin yang kita katakan halal, yang bukan konspirasi, yang bukan teori barat. Ini satu poin yang menarik. Sebab sebelum ni kita hanya bising saja, pertikaikan saja, dan kita ada kapasiti dan kita boleh bangunkan kapasiti untuk membuat kajian, kan. Kalau misalnya kata itu tidak halal dan sebagainya, kita usaha untuk mencari yang halal. Satu poin yang sangat menarik. Okey, Ustaz, kita bercakap tentang kegusaran sebenarnya bukan hanya di Malaysia tapi di negara jiran Indonesia dan juga di tempat lainnya adanya umat Islam. Kenapa perlunya Malaysia ni membuat keputusan tersendiri menerusi seperti muzakarah khas, apabila negara-negara yang adanya penduduk Islam lain telah pun menerima vaksinasi ini? Okey, baik, ini soalan yang menarik, Ali. Kita perlu faham bidang kuasa, bidang kuasa hal ehwal Islam di Malaysia agak unik, disebabkan kita ada 14 negeri, kita ada enactment pentadbiran agama Islam yang berkaitan dengan isu-isu kefatwaan ini, dan juga kita ada jawatan kuasa muzakarah di peringkat kebangsaan. Ini yang unik sebab kuasa hal ehwal Islam dijamin dalam perlembagaan persekutuan, dan dalam perlembagaan persekutuan juga menyatakan bahawa kuasa bidang Islam itu adalah kuasa negeri. Okay, jadi sebab itulah dalam apa-apa isu Islam kita nak selesaikan di Malaysia, kita tidak boleh hanya merujuk kepada pandangan pakar luar semata-mata, kan? Tetapi kita juga kena meraihkan undang-undang dan juga enactment yang berkaitan di sini. Sebab itu, contoh, kalau kita nak bercakap pasal vaksin COVID-19 ini, di negara luar membenarkan ataupun di luar negara tidak membenarkan, tapi kita kena faham bidang kuasa. Kan? Kita di Malaysia ada aktanya, ada undang-undangnya, sebab itulah kita kena meraihkan kita kata mufti ataupun fuqaha kita di Malaysia. Ya, kerana apa undang-undang yang digubal itu adalah bersesuaian dengan uruf kita, dengan tempat kita. Okey, akhir saya tertarik bila doktor sebutkan tentang wakaf untuk membangunkan kajian dan sebagainya. Sejauh mana, ialah sebab Center for Excellence seperti USIM sendiri ada International Fatwa dan Halal Center, yang rakyat dengar lebih menjurus kepada membangunkan wakaf untuk membina madrasah, pusat tahfiz dan sebagainya. Sejauh mana Malaysia bergerak ke arah pembangunan perkara-perkara yang lebih penting tetapi tidak melihat sebagai isu pendidikan semata-mata? Yang saya sebut tadi pasal wakaf vaksin itu satu cadangan. Apa sahaja pendanaan untuk projek pembangunan vaksin versi kita, kan, itu patut kita sokonglah, kan, sama ada kita jalankan dalam bentuk wakaf ataupun zakat, dan apa-apa hibah sumbangan dan sebagainya. Yang penting ialah kepakaran kita di Malaysia insya-Allah ada. Macam saya dan rakan-rakan kami dalam bidang syariah, insya-Allah kita boleh membantu untuk menasihati dari segi kepatuhan syariah dalam pembangunan vaksin di Malaysia. Kita ada pakar-pakar dan saintis Muslim yang kita boleh bekerjasama. Yang penting tadi kita katalah jangan hanya bising di luar, tetapi beri sokongan, beri sumbangan. Ya, dan sampai masa kita beranjak daripada pengguna kepada pembangun juga, ya. Doktor, terima kasih banyak sudi bersama kami. Kita harapkan ada perkhabaran yang menggembirakan selepas ini berkaitan dengan